Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tindakan seterusnya akan dilakukan Kementerian Kesihatan berhubung penggunaan energi stik yang semakin menular di kalangan pelajar. Jelas Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pihaknya telah mengarahkan Ketua Pengarah Kesihatan untuk melakukan siasatan lanjut terhadap penjualan produk seakan-akan vape ini. Beliau menyatakannya selepas majlis perasmian Hari Kesedaran Kanser Hati sempena Hari Kanser Sedunia 2024 di Ibu Negara. Terdahulu, Public Health Malaysia mendedahkan produk tersebut dijual berleluasa pada harga antara RM2.50 hingga RM10. Penggunaannya berpotensi untuk menjerat pengguna kepada penggunaan vape dan dadah. 644 kenderaan disusun sepanjang 3.35 km. Kejayaan itu menobatkan Jabatan Wilayah Persekutuan dalam Malaysia Book of Records MBOR melalui program susunan terpanjang kenderaan at 50 WP. Menurut Presiden Perbanan Putrajaya, Datuk Fadlun Mat Wujud, acara tersebut diadakan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Kenderaan yang disusun merupakan kenderaan persendirian serta persatuan termasuk kenderaan milik kerajaan dan swasta. Beliau menyatakannya ketika ditemui pada Hari Terbuka Putrajaya. Terdahulu, Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa menerima sijil pengiktirafan daripada Pegawai MBOR Siti Hajar Johor. Menjelang perayaan Tahun Baharu Cina, 1,100 penduduk komuniti Cina di Bandar Tun Razak menerima sumbangan wang tunai RM100 dan limau mandarin. Jelas Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, acara tahunan bersama di BKL ini diharap sedikit sebanyak mengurangkan beban dan menambahkan keceriaan menyambut perayaan tersebut hujung minggu ini. Beliau berharap masyarakat di negara ini terus memupuk perpaduan antara kaum, dapat mengenali budaya serta menghapuskan persepsi negatif dalam diri. Semoga Tahun Naga ini membawa 1,001 kebahagiaan, kesihatan yang baik serta kemakmuran buat semua. Luar negara, bantahan petani di Eropah terus memuncak susulan kenaikan kos dan isu berkaitan taraf hidup. Di Itali, kumpulan petani menggunakan traktor melakukan konvoi yang bising di lebuh raya menuju Rom. Seperti negara Eropah lain, Itali turut menyaksikan protes yang meningkat selama berminggu-minggu dengan petani turun ke jalan raya termasuk menyekat laluan. Petani mendakwa kenaikan kos bahan pertanian boleh mengancam mata pencarian mereka. Protes itu berlaku serentak dalam ketegangan pergerakan yang semakin meningkat serta rasa tidak puas hati petani di seluruh Eropah. Situasi sama turut menular di Perancis, Jerman, Belgium, Poland, Romania dan Belanda. Sementara itu, di Greece, kira-kira 2,000 petani membawa spanduk termasuk membuang hasil tani yang rosak ketika demonstrasi berhubung isu sama. Mereka menuntut peningkatan dalam bantuan kewangan. Dalam pada itu, kumpulan nasionalis di Portugal mengadakan perarakan menentang imigresen. Hampir 100 aktivis berarak melalui Lisbon dalam demonstrasi terbabit 5 minggu sebelum pilihan raya umum berlangsung. Penunjuk perasaan membawa spanduk, obor dan bom asap berarak melalui daerah Chado. Mereka mendakwa mempertahankan tanah air Eropah di mana semua orang hidup secara persaudaraan seperti yang sepatutnya. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.